PET sample t-test ni mencari beza mean antara sela dua masa yang berbeza. Contoh, saya menguji anda punya kepanasan kepala otak pagi tadi dan saya uji kepanasan kepala otak anda petang ni. So, kepala otak anda, kepala anda lah kan. Jangan pula uji kepala otak, petang kepala lutut. Lain kepala. Tak boleh. Dia mesti kepala yang sama. Anda Ahmad, petang anda pun Ahmad juga. Kalau anda Ahmad, jadi Ahmad Albab dah orang lain. Tak boleh. Itu dipanggil dependent sample t-test. Ya. Biasanya dia terpakai untuk orang yang nak buat kajian eksperimentasi. Faham tak? Awak ukur orang punya temperature. Lepas tu awak bagi ubat. Intervensi lah. Lepas tu awak tengok petang garang ada tak penurunan dia punya suhu badan. Contohlah. Intervensi tu boleh pelbagai kan. Ubat, exercise dan lain-lain. Contoh kita tengok berat badan awak masa mula-mula masuk college. Lepas tu kita tengok berat badan awak juga 6 bulan selepas masuk college. Bertambah, berkurang. Jadi kita harap bertambah. Bila bertambah maknanya tidak ada hazard dalam belajar di kolej ini. Makin sihat korang ni. Macam tu. Contoh. Baik, cuma perbezaan dia akan terjadi kepada null. Null dia adalah mean, bukan mean kumpulan. Dia adalah mean semasa 1 adalah sama dengan mean semasa 2. Maknanya mean pagi tadi, ataupun kita buat macam inilah, senang awak nak faham nanti. Kita buat begini je. Mean pagi sama dengan mean petang. Macam tu. Petang. So, katakan petang pagi tadi berat awak 65 kilo. Petang sekarang berapa berat awak? Adakah bertambah, berkurang ataupun sama? Alternatif dia adalah sebaliknya, iaitu mean pagi tidak sama dengan mean petang. Samalah directional hypothesis, non-directional hypothesis itu pun terpakai. Baik, so tuan-tuan dan perempuan punya akan jadi mean pagi tidak sama dengan. So, tuan-tuan akan masukkan simbol lah. Contohnya seperti ini. Tidak sama dengan. Ini dipanggil non-directional. Tiada arah. Bila tak ada arah, anda akan pakai to tail. Okay. So, ayat dia macam mana? Contoh, dalam data kita ni tadi, na'uzubillah min zalik, tak ada data-data yang berkaitan dengan sebelum dan selepas. Saya terlupa nak buat. However, kita assume lah. Apa dia? Assume. Kita membayangkan data C1 ni sebelum, data C2 ni selepas. Kita bayangkan. Boleh bayangkan? So, kita punya ayat dia akan jadi, there is no difference of C1 and C2. Macam itulah. There is no significant difference of the C1 and C2. Ini dia punya null. Contoh. Jangan tanya, C1 ni bukan aku kata contoh lah, pandai. Contoh apa? Contoh. Okay. So, kemudian there is difference of the C1 and C2. Faham Maknanya kita membuat andaian. C1 dengan C2 ni ada beza ataupun C1 dengan C2 ni tidak ada beza. Alpha sama. Statistical value kita adalah T statistik. Nilainya kita akan ketahui sebentar lagi. P value pun kita akan ketahui sebentar saja lagi. Dan kita akan buat decision dan conclusion. Dah ready belum tuan-tuan dan perempuan sekalian? Dah ready ke belum? Oh, sebab you tengah type. Tengah tulis Okay, tulis. There is no difference between C1 and C2. Maknanya C1 ni kita katakanlah pre lah. Pre. Konon-konon. Apa dia? Konon-konon pre. Yang C2 ni konon-konon post. Macam tu. Sebelum, selepas. Kita buat ujian pigmentasi sebelum, ujian pigmentasi selepas. Sebelum kita lempang dengan selepas kita lempang macam mana. Macam tu lah contohnya. Intervensi dia kena lempang. Tengok dia punya kulit, okey kita lempang. Kita tengok petang macam mana. Hilang ke tak hilang dia punya jerawat. Contoh. Okey, cara dia bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Senang sahaja. Oh, nak salin lagi? Belum salin lagi There is no different, there is different. Yang lain semua sama sajalah. SMA, SHJ. Sama sahaja. Okey, dah? Dah lah kan lebih kurang. Okey, kemudian kita pergi pula kepada data kita. Cara dia adalah seperti berikut. Analyze, compare mean. Kita ada yang bawah ini tadi kalau tuan-tuan dan perempuan perasan. Namanya PET sample t-test. PET sample t-test aka also known as, juga dikenali sebagai dependent sample t-test. Dia nama yang sama, cuma beza dia, dia benda yang sama, cuma beza nama je. PET sample t-test ataupun ujian T berpasangan. Ujian T berpasangan. Dah sudah. Kemudian tuan-tuan dan puan tekan PET sample t-test ni, dia akan ada variable. Dia akan cakap kat sini variable 1, variable 2. Dia ada pair 1, betul tak? So kita masukkanlah kita punya DV. DV kita konon-konon tadi apa?
P1 dengan C1 dengan C2. Masukkan C1 dalam variable 1, masukkan C2 ni dalam variable 2. Konon-konon C1 pre, C2 post. Konon. Dah sudah? Dah masuk kan? Belum. Okey, kalau belum saya reset balik. Saya tekan cancel. Analyze, compare mean, pet sample t-test. Tekan pet sample t-test ni, kemudian masukkan variable anda. Apa variable tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan? Pandai. C1 ni kita mengandaikan pre. C2 ni kita mengandaikan post. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan klik pada option. Option ni just nak tunjuk lah. Ini kalau nak ubah kepada yang lebih jitu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan OK. Tekan OK. Dah tekan dah? Bagus ya. Bila tuan-tuan dan puan-puan tekan OK, maka dia akan buat satu ujian namanya pet sample t-test. Pet sample t-test. Dia keluar dah kan? Okey, dia keluar. Saya kejap lagi dia keluar. Alright. Dia akan keluar begini. Dia akan ada pigmentation score. Ni konon-konon pre, ini konon-konon post. Faham So pre 57, post adalah 64. Dekat mana nak tengok? Bukan yang bawah ni. Yang bawah ni dipanggil sebagai correlation. Nampak? Kita tengok yang bawah ni. Yang bawah ni kita tengok nilai T dia. Nilai T dia berapa? Negatif 1 point. Pandai. Kita tuliskan. Negatif 1 point. Berapa tadi? 1 point? Bukan. Awak. Ni. 1.519. Ya benar. 519. Kemudian P value dia berapa? 0.139. Nampak kan? 139. Tak apa, awak dapat yang lain pun tak ada hal lah. Itu biasanya dia punya algoritma lagi-lagi sikit. Tapi saya punya ni mesti sama dengan awak in term of the decision. Decision mesti sama. So sekarang ni awak reject ke fail to reject? Ni P value anda 0.139. Lebih besar daripada alpha, lebih kecil daripada alpha? Yes, pandai. Fail to reject, null hypothesis. So apakah anda punya conclusion ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pandai. There is no significant difference of the pigmentation score pre and post. Lepas tu sambung ayat belakang. Macam biasalah. At the point level of significance bla 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 bla. Berapa awak punya nilai P. Berapa awak punya nilai T. Okey, habis. Faham? Ini contoh penulisannya. Senang susah? Senang kan? InsyaAllah. Bolehlah kan? Alright. So, ladies and gentlemen, however, kadang-kadang nasib tidak menyebelahi kita ya, tuan-tuan dan puan-puan. Data kita jadi tak normal. So, apa nak buat? Kita akan buat dua benda. Pertama, anda akan buat data cleaning. Data cleaning ni maknanya anda akan buang mana-mana data yang ekstrim, data-data yang tak lengkap. Dan yang kedua kita panggil transformation. Transformation ni kemudian saya ajar kalau sempat masa lah. Sebab dia tak masuk dalam silibus. Tapi boleh diajar. Kemudian